بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang maghrib berjemaah, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita menyertai majlis bacaan kitab hadis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga majlis yang dilindungi oleh malaikat-malaikat. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab hadis. Nama kitabnya Mishkatul Masabih. Jadi seperti mana penerusi bagi tahu sebentar tadi, bacaan kitab hadis Mishkatul Masabih waktu malam dan pagi, macam pagi esok. Kitab hadis juga Sunan Tirmizi. Jadi tahun 2017 lagi kita mula bacaan kitab hadis ni, dan COVID ni lah berhenti sekejap 2 tahun, sekejap pun lama juga. Jadi Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala buka semula peluang kita untuk kita buat majlis ilmu agama. Jadi walaupun tidak tempat sebelum ni, tempat baru, tapi bacaan kitab hadisnya kita akan teruskan sambung daripada yang dulu. Jadi untuk makluman tempat baru ni, perkenalkan sedikit tentang kitab Mishkatul Masabih ni. Jadi kitab Mishkatul Masabih yang kita akan sambung baca kitab hadis ni malam ini, satu kitab hadis mu'tabar di sisi ulama muhaddisin sedunia. Jadi di tempat-tempat di mana ada pengajian kitab hadis kutubus sittah, kitab Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibnu Majah, termasuklah kitab Muwatta Imam Malik. Jadi pusat-pusat pengajian tempat-tempat tu sebelum belajar kitab yang saya sebut nama 7 buah kitab ni, di situ setahun sebelum tu biasanya perlu belajar kitab Mishkatul Masabih ni. Disebabkan kitab Mishkatul Masabih ni merupakan satu kitab asas untuk memahami kutubus sittah dan juga Muwatta Imam Malik. Jadi ini bagaikan asas bagi Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi dan lain-lain kitab. Disebabkan yang pengarang kitab ni Imam Al-Baghawi ni, pengambilan hadis-hadis yang dia ambil susun dalam kitab Mishkatul Masabih ni memang daripada kitab-kitab mu'tabar, kutubus sittah dan juga kitab-kitab hadis lain. Jadi dalam kitab ni ada hadis 6,000 lebih ada, dan juga hadis-hadis tidak berulang. Dan bila seseorang dah belajar kitab Mishkatul Masabih, dia dah pun dengar, dah pun tahu, dah pun dapat belajar hadis-hadis. Selalunya dia akan jumpa dalam kitab hadis, dia akan sambung baca pada tahun akan datang di madrasah. Jadi sebab itulah kitab ni dikatakan asas bagi kutubus sittah. Dan Imam Al-Baghawi pada peringkat awal dia susun kitab hadis ni disebabkan Imam Al-Baghawi itu masa dia ni muhaddis akbar, ulama hadis terkenal,
lagi dia ni mufassir dan juga faqih. Dia karang kitab tafsir pun ada, kitab hadis pun Mishkatul Masabih ada, dan juga ada Kitabus Sunnah, ada satu kitab. Kiranya lebih baik, lebih hebat cara susunan dia daripada Mishkatul Masabih ni. Dan juga kitab fiqah juga dia tulis berjilid-jilid. Jadi banyak ilmu, banyak jenis ilmu ada pada dia. Dan bila dia tulis kitab Mishkatul Masabih ni, hanya dia tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia tulis hadis tu. Jadi maksudnya dia tidak masukkan sanad bagi hadis dan juga rujukan kitab Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim dan sebagainya, dia tidak tulis. Disebabkan dia tu ketika tu seorang muhaddis terkenal dan dipercayai oleh orang ramai masa tu. Jadi daripada mulut dia, bila kata qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang masa tu tidak tanya hadis ni sahih ke, dhaif ke, hasan ke, maudhu ke, orang tidak tanya. Maknanya kepercayaan 100% terhadap imam hadis tu, sebaik saja dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang dah yakin dia ni akan sampaikan hadis yang kiranya boleh terima di sisi muhaddisin dan boleh beramal, dan yang bukan-bukan dia tidak akan bawa dan sebagainya. Orang masa tu dah yakin dengan dia. Jadi atas dasar itulah dia pun tulis cara macam tu. Tetapi seperti biasa manusia ni ada macam-macam. Selepas daripada imam tu dah meninggal dunia, ada juga sebahagian manusia pertikai. Adakah dalam kitab Al-Masabih yang mana Imam Al-Baghawi susun ni hadis-hadis tu hadis sahih sahaja ke, ataupun ada campur dengan hadis dhaif, adakah hadis palsu dan sebagainya, timbul banyak persoalan. Jadi ketika tu Imam At-Tibi, seorang imam hadis terkenal juga, kemudian hari dialah yang syarahkan kitab Mishkatul Masabih ni, syarah At-Tibi. Jadi imam tu dia pun risau keadaan umat sekarang ni dah timbulkan soalan dengan kitab Al-Masabih dikarang oleh Imam Al-Baghawi tu. Jadi dia suruh murid dia Imam Khatib At-Tibrizi semak hadis-hadis tu. Jadi Imam Khatib At-Tibrizi semak hadis-hadis tu, dan dialah yang masukkan hadis ni datang daripada sahabat mana, an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan sebagainya. Nama sahabat yang riwayat tu dia masukkan berdasarkan dia rujuk kepada kitab-kitab hadis mu'tabar, di mana dalam kitab-kitab tu hadis-hadis Al-Masabihnya dah ada. Jadi dia rujuk kepada kitab-kitab tu, cari masuk balik sahabat yang riwayat tu, dan juga hadis ni, matan hadis ni ada dalam kitab mana, dalam Bukhari ke, dalam Muslim ke, dia isi. Jadi maksudnya sebelum matan hadis tu, sebelum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Imam Khatib At-Tibrizi masukkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik saja sudah hadis tu, dia akan masukkan Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim. Jadi maksudnya mudah bagi kita nak cari matan hadis ni dalam Bukhari, riwayat daripada Abu Hurairah, akan jumpa hadis tu. Tapi dalam kitab Mishkatul Masabih ni tidak masukkan sanad, takutnya jadi panjang. Sanad ni dah ada dalam kitab asal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim dan lain-lain kitab dalam tu dah ada. Jadi ketika Imam Khatib At-Tibrizi dia semak dan cari hadis-hadis tu, dia susun semula. Ketika tu ada beberapa buah hadis dia tak jumpa cari dah dalam kitab-kitab mu'tabar, dia tak jumpa cari. Mungkin dia
terlepas pandang ke dia tak jumpa cari. Jadi bila dia tak jumpa cari, hadis tu dia tidak hukum la aslalahu, hadis ni tidak ada asal punca datangnya, hadis ni tidak ada, hadis ni boleh jadi palsu dan sebagainya. Dia tidak hukum cepat begitu. Itulah cara muhaddisin mu'tabar. Mereka tidak menghukum cepat-cepat sesebuah hadis sebagai palsu dan sebagainya. Mereka kaji, halusi. Kemudian barulah mereka menetapkan hukum kedudukan darjat hadis dhaif itu. Jadi cara Imam Khatib At-Tabrizi ketika mana dia tidak jumpa cari darjat kedudukan hadis dan siapa yang riwayat hadis ni dan dalam kitab mana matan hadis ni ada, dia tak jumpa cari. Ketika itu dalam kitab asal ditinggal oleh Imam Khatib At-Tabrizi ni, dia tulis di hujung hadis di mana tempat biasanya ada rawahul Bukhari, rawahu Muslim, di situ dia tulis rawahu sahaja. Rawahu meriwayatkan hadis ni. Siapa yang riwayat itu dia tidak masuk, tinggal kosong di situ. Kemudian dia pesan di dalam muqaddimah kitab Mishkatul Masabih ni, dia ada tulis sesiapa sahaja kemudian hari jumpa cari hadis ni, asal daripada mana, kalau jumpa tolong tambahkan, isikan tempat dia tinggal kosong tu. Itulah cara ulama muhaddisin yang menjaga amanah ilmiah. Jadi kalaulah ketika tu dia kata hadis ni tidak jumpa dalam kitab mana-mana, saya dah cari, saya sendiri pun muhaddis, dah hafal hadis ratusan ribu, tak jumpa cari, hadis ni memang tidak ada asal, hadis ni hadis palsu dan sebagainya. Kalaulah dia dah hukum begitu, kemudian hari muhaddis lain jumpa pula hadis ni, akan jadi masalah. Jadi itulah penjagaan ulama. Zaman dulu mereka jaga ilmu ni duduk atas tahap yang sepatutnya ada pada tahap yang layak dengan ilmu tu. Itulah cara mereka. Jadi kemudian hari Allamah Milaksyah, ulama hadis terkenal daripada Khurasan, dan juga satu lagi Imam Baihaqi. Mereka ni jumpa cari hadis-hadis di mana Imam Khatib At-Tabrizi tinggal masa dia semak tu, tak jumpa cari tempat di mana tinggal kosong tu, mereka isi. Jadi sekarang ni dah sempurna lah. Tak perlu kita sekarang ada angan-angan nak isi pula tempat tu, tak perlu dah. Dah cukup dah. Ulama kemudian dah usaha, dah cari, dah isikan. Jadi dengan cara tu maksudnya kitab Mishkatul Masabih ni satu kitab hadis mu'tabar, diterima di sisi ulama muhaddisin semenjak wujudnya kitab ni sampai hari ini. InsyaAllah kita akan baca sedikit hadis daripada kitab ni. Jadi sambungan kitanya dah sampai babul waswasah, bab berkenaan dengan lintasan hati. Jadi dalam kitab ni biasanya di bawah satu-satu bab ni ada 3 fasal. 2 fasal itu asal daripada Imam Al-Baghawi dalam kitab Al-Masabih. Kemudian fasal yang ketiga ni dalam bab tu hadis yang maksudnya sama lebih kurang, cuma sanad lain, matan hadis lain, itu ditambah daripada Imam Khatib At-Tabrizi yang semak kitab Al-Masabih tu. Bila semak siap komplit dah 3 fasal tu, Imam Khatib At-Tabrizi namakan kitab ni Mishkatul Masabih. Asalnya Al-Masabih. Al-Masabih maksudnya lampu, pelita. Mishkat ni tempat letak. Di dinding-dinding zaman dulu ada tempat untuk letak pelita. Maknanya pelita ni kalau kita letak di luar, dia satu saja cahaya ada tapi kurang sikit. Bila dalam tempat begitu, cahaya tu dia memancar keluar. Jadi maksudnya Al-Masabih sebelum ni tidak ada nama sahabat yang riwayat dan tidak ada rujukan kitab, cahaya dia kurang sikit.
bila dah masuk dalam miskat ni dah semak cahaya dia terang menerang, sekarang ni dah kemas kitab tu. Itulah maksud daripada nama Mishkatul Masabih itu. Al-Faslul Awwal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat terkenal Abu Hurairah, dialah yang banyak sekali riwayat hadis-hadis, walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat begitu terkenal dan sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isytihar diri sebagai seorang nabi dan rasul, walaupun sempat dengan Rasulullah SAW daripada masa awal Islam, dia tidak banyak riwayat seperti mana Abu Hurairah hanya sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 4 tahun. Jadi walaupun Abu Hurairah masuk Islam hampir Rasulullah SAW wafat 4 tahun, tapi dia dapat hafal hadis-hadis banyak. Jadi sebelum dia masuk Islam, yang mana Rasulullah SAW dah bersabda, dia dapat balik hadis-hadis itu daripada sahabat-sahabat, dan dalam masa 4 tahun siang malam dia bersama dengan Rasulullah SAW. Dia tidak sibuk kerja lain, tidak ada urusan perniagaan dan ladang kelapa pula, ladang kurma. Malaysia ni kelapa sawit sedap, ladang kurma. Jadi tidak sibuk dengan kerja ladang, perniagaan, tidak sibuk. Hanya kerja dia duduk dalam Masjid Nabawi di tempat Ashabus Suffah. Kalau ada makan, kalau tidak ada puasa, dalam keadaan itu bila ada apa-apa keperluan untuk agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa-apa dia buat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi doa sama dia untuk dapat hafal hadis-hadis itu. Jadi ada setengah-setengah sahabat bergurau dengan Abu Hurairah, kata, awak ni masuk Islam baru dalam masa beberapa tahun, dah hafal hadis banyak, riwayat banyak. Jadi yang sahabat kata ni dah masuk Islam, dah jadi Islam sebelum Abu Hurairah lagi. Jadi Abu Hurairah kata, itulah beza kamu ni, siang hari sibuk, ada setengah perniagaan, ada setengah ni sibuk dengan ladang kurma. Aku ni tidak ada apa-apa semua tu. Aku duduk dalam Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah SAW. Siang hari, malam hari aku hafal hadis-hadis, ulang hafal hadis-hadis yang terhafal tu. Itulah sebab aku ingat hadis-hadis tu. Jadi jangan kita kata pula Abu Hurairah hafal hadis banyak, Abu Bakar As-Siddiq ni riwayat dia tidak ada dalam hadis-hadis ni, tidak banyak seperti Abu Hurairah. Jadi yang biasanya kita dah dengar, orang yang paling banyak ilmu selepas daripada Nabi Anbiya ni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi macam mana Abu Bakar As-Siddiq kata ilmu dia banyak, riwayat hadis pula tidak ada. Yang dia riwayat tu pun boleh bilang jari, ada beberapa buah hadis saja. Jadi kita nak sukat ilmu seseorang bukan dengan cara tu. Jadi memang Abu Hurairah ni dia tumpu hafal hadis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan dia sahabat ni dia tumpu ke arah mana, dia bijak bahagian mana. Jadi bahagian itulah Rasulullah SAW doa supaya dia ni berjaya maju. Itulah cara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dah doa untuk hafal hadis Abu Hurairah, makbul doa Rasulullah SAW, dan dia dapat hafal. Dan Abu Bakar As-Siddiq dia tidak sempat nak riwayat hadis, sebab selepas daripada Rasulullah SAW wafat, dia jadi khalifah dan sibuk dengan orang-orang jadi murtad dan jihad perjuangan dan sebagainya, sibuk dengan urusan-urusan tu. Jadi dia tidak sempat nak ambil bahagian riwayat hadis tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia tidak sibuk macam tu, dia boleh tumpu kepada riwayat hadis tu. Jadi begitulah di kalangan imam-imam
mazhab kita perlu juga kita faham. Kalau kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari, kitab-kitab Kutubus Sittah, 6 buah kitab. Kalau kita nak cari nama Imam Abu Hanifah yang dia riwayat dalam Bukhari, tidak akan jumpa. Nama Imam Syafi'i dalam kitab Sahih Bukhari ada 4 riwayat. Imam lain ada banyak riwayat. Kalau haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah dan tu guru Imam Syafi'i. Nama dia banyak dalam kitab Sahih Bukhari. Nama Imam Abu Hanifah tidak dijumpai. Nama Imam Syafi'i ada 4 riwayat saja. Jadi kita nak kata Waqi' ibn al-Jarrah ni pandai hadis, Imam Abu Hanifah tak pandai hadis, Imam Syafi'i pun kurang pandai hadis. Ada sesetengah mereka bilang begitu. Itu satu kesalahan. Seperti mana banding Abu Hurairah dan Abu Bakar Siddiq, begitu juga. Jadi imam-imam Pak Mazhab ni, mereka ni sibuk dengan ijtihad, keluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tumpu bidang tu. Jadi bidang riwayat hadis ni mereka tidak sempat. Murid-murid mereka lah riwayat. Kalau kita cuba tengok dalam kitab Sahih Bukhari, bagi Imam Bukhari dianggap sanad tertinggi. Dikatakan dalam istilah muhaddisin sulasiyat Bukhari ada 22 hadis. Sanad tertinggi maksudnya di antara Imam Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang riwayat 3 orang. Jadi kiranya banding dengan sanad lain ada 5 orang, 6 orang, yang ada 3 orang ni kira sanad ali, sanad tinggi. Jadi ulama muhaddisin dah bilang ada 22 hadis. Dalam 22 hadis, 11 hadisnya datang riwayat daripada Makki bin Ibrahim. Dalam Bukhari, kita bila baca Bukhari akan jumpa haddatsana Makki bin Ibrahim, nama dia ada banyak dalam tu. Jadi dalam sanad sulasiyat 22 hadis, sanad tertinggi. Di situ Makki bin Ibrahim punya riwayat ada 11 riwayat. Siapa Makki bin Ibrahim tu? Makki bin Ibrahim ni anak murid Imam Abu Hanifah. Hadis-hadis dia belajar daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian dia riwayat, Imam Bukhari-nya sempat dengan dia menerima riwayat. Sanad dia tinggi. Imam Bukhari dapat 22 riwayat, kiranya sanad tinggi banding dengan sanad lain yang ada dalam hadis Sahih Bukhari itu. Dalam 22 hadis tu 11 hadis daripada Makki bin Ibrahim, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah, dan 6 buah hadis lagi daripada Dhahhak bin Makhlad. Dia tu anak murid bagi anak murid Imam Abu Hanifah juga. Jadi kalaulah murid-murid begitu terkenal sampai jadi tu guru Imam Bukhari boleh menerima hadis daripada mereka, itu murid Imam Abu Hanifah. Cuba kita bayangkan, adakah Imam Abu Hanifah tidak pandai hadis? Itu satu salah faham, dan sesetengah pun ada sengaja mereka nak cari pasal dengan imam-imam mazhab supaya kita ni tinggal ikut mazhab. Itu kita perlu hati-hati. Jadi penyampaian daripada sesetengah membawa ke arah salah, kelirukan fahaman kita, celaru fikiran kita, itu juga kita perlu semak balik. Tak boleh kita pakai terima semua itu. Jadi begitulah keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada umat aku ma waswasat bihi suduruha, apa sahaja terlintas oleh hati-hatinya. Maksudnya dalam hati terkadang terlintas. Kita ni kata dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita
yang cipta nyawa kita ni Allah Ta'ala. Kata dunia ini, langit, bumi, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pahaman akidah, keyakinan seperti itu, kadang-kadang bila mai pemikiran tu, ada pula gangguan daripada syaitan dan juga waswasah daripada diri. Di situ kadang-kadang timbul soalan, man khalaqallah? Siapa pula cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi terkadang ada waswasah-waswasah yang boleh merosakkan akidah kita, timbul mai dalam hati kita. Jadi kalaulah bila waswasah-waswasah itu wujud mai dalam hati kita, malam ta'mal bihi, selama mana kita tidak beramal, tidak mengerjakan dengan waswasah itu, apa yang timbul dalam fikiran kita, kita hanya fikiran saja, tidak laksanakan apa-apa dengan apa yang lintas dalam hati itu. Au tatakallam, selama mana kita tidak meluahkan apa yang lintas dalam hati itu, maknanya bila lintas mai siapa yang cipta Allah, waswasah mai dalam hati, tapi kita tidak cakap dengan siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apa tindakan terhadap apa yang melintas dalam hati itu, selama tu Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, maksudnya ittafaqa syaikhani ala sahabiyyin wahidin. Bila dalam kitab hadis ada sebut di hujung akhir hadis itu muttafaqun alaih, maksudnya hadis ini datang riwayat daripada Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua imam ni ambil hadis di dalam sanad mereka daripada seorang sahabat yang sama. Jadi hadis kita baca suratan tadi, hadisnya daripada Abu Hurairah. Bila kata muttafaqun alaih, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat hadis ni dengan sanad mereka berdua, hujung akhir sahabat ni sama. Imam Bukhari juga dalam sanad tu sudah dengan Abu Hurairah, Imam Muslim pun bertemu Abu Hurairah juga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu. Dan daripada Abu Hurairah juga qala jaa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu, kemudian mereka ajukan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ay yatakallama bihi. Sesungguhnya kami dapati dalam hati kami perkara kiranya agak besar, perkara itu salah seorang daripada kami ni nak cakap dengan perkara itu agak menjadi berat. Maknanya timbul waswasah dalam hati, nak cakap tu tak tergamak, nak keluarkan daripada mulut ni tak sampai hati. Jadi kadang-kadang wujud mai perasaan-perasaan seperti itu. Bila bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah wujud mai perasaan-perasaan seperti itu, apakah tindakan seterusnya bagi kami? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, awa qad wajadtumuhu, adakah sememangnya kamu dapati perkara-perkara seperti itu? Qalu na'am. Mereka sahabat-sahabat jawab kata, ya, sentiasa ada perasaan-perasaan yang agak kami nak luahkan dalam perkataan ni, agak berat sikit bagi kami. Jadi qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaka sarihul iman, itulah iman yang nyata, iman yang kelas. Maksudnya
timbul perasaan siapa yang cipta Allah, tapi tak mampu nak keluarkan perasaan itu melalui mulut, maknanya simpan dalam hati. Itu bermakna orang yang beriman, dia tahu soalan seperti itu tidak patut keluarkan daripada mulut seseorang mukmin. Jadi mereka tahan di situ, sabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah iman yang jelas. Maknanya keadaan itu dikira orang itu ada iman yang nyata dan kiranya mukmin yang sebenar. Jadi maksudnya daripada hadis ni dapati, kalaulah ada apa-apa waswasah lintas dalam hati kita, apa sahaja soalan timbul mai, agak soalan tu menimbulkan keraguan dalam hukum ahkam Islam ataupun dengan Allah Rasul dan lain-lain, apa sahaja lintas mai, lintasan-lintasan seperti itu, kita perlahan-lahan dengan cara membaca istighfar dan sebagainya hilangkan, ataupun ucap ketika itu amantu billahi wa rasulihi, maknanya walau macam mana pun saya tetap beriman dengan Allah dan Rasulnya, maknanya buang semua pemikiran, lintasan hati dan sebagainya. Itulah cara sebenar bagi kita untuk selamatkan iman kita ni tidak campur dengan kerosakan iman. Rawahu Muslim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan datang di sisi salah seorang daripada kamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu, dah pesan kepada umat dia, keadaan syaitan sentiasa dia suka usaha umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berada dalam keadaan rosak, iman batal, akidah. Itulah dikehendaki oleh syaitan. Syaitan akan datang, fayaqulu, kemudian dia kata, man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa cipta benda ni, siapa cipta benda tu, hatta yaqula, sehingga kan syaitan tu kata, man khalaqa rabbuka, siapa cipta Tuhan engkau. Mula-mula dia sentuh benda lain, akhirnya dia akan sentuh pasal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balaghahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, apabila dah sampai peringkat tu, soalan tu daripada soalan biasa sampai mai soalan berat. Siapa cipta Tuhan kamu? Siapa cipta Allah? Kalau dah sampai peringkat tu, jangan sambung lagi memikir dan jangan terima lintasan-lintasan tu. Ketika tu falyasta'iz billahi wal yantahi. Apa yang patut buatnya? Minta perlindungan di sisi Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, buangkan pemikiran-pemikiran tu, wal yantahi, dan berhenti setakat tu. Jangan sambung lagi memikir dan layan dengan lintasan-lintasan hati tu, jangan begitu. Jadi kalau tidak, kita layan dengan lintasan-lintasan hati itu, syaitan akan timbulkan soalan-soalan sehingga kan rosak iman kita. Itulah kehendak syaitan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun pesan daripada awal-awal lagi supaya kita dapat selamat daripada gangguan syaitan itu. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa orang ramai menanya satu sama lain. Maksudnya orang ramai ini suka satu sama lain adakan soal, jawab dan sebagainya. Hatta yuqala, sehingga dikatakan hadza khalaqallahu khalqa. Dia isyarat kepada satu-satu benda. Inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk ini. Kemudian dia
tukar soalan lain, faman khalaqallah, siapa pula cipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada soalan yang mulanya elok, baik, akhirnya akan wujudkan, akan timbulkan soalan yang boleh merosakkan iman. Itulah gangguan daripada syaitan. Faman wajada min zalika syai'an, maka barang siapa dapati sesuatu perkara daripada lintasan-lintasan hati itu, falyaqul, ketika itu dia ucaplah, amantu billahi wa rusulihi, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maknanya saya tidak akan layan lintasan-lintasan yang boleh merosakkan iman. Jadi kita bergabung dua hadis yang sebelum ni, hadis mengajar kita ketika mana kita wujud mai lintasan-lintasan waswasah seperti itu, Nabi SAW suruh kita baca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis ni suruh baca amantu billahi wa rasulihi. Jadi ketika mana lintas waswasah begitu, kita bacalah amantu billahi wa rasulihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita alih tumpuan kita kepada perkara-perkara lain supaya hilang waswasah itu, insya-Allah. Azan dulu 2 minit lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dami, sesungguhnya syaitan mengalir dalam saluran darah daripada manusia tu. Maksudnya waswasah daripada syaitan tu sentiasa ada mengalir dalam saluran darah manusia. Maksudnya waswasah akan menguasai saluran darah manusia dan juga urat-urat manusia semua. Maksudnya daripada hadis ni, Nabi SAW nak bagi faham syaitan ni sentiasa mendekati manusia, sehingga kan dia ni waswasah dia boleh masuk dalam darah, daging, urat dan sebagainya dalam manusia, supaya seseorang mukmin melalui waswasah daripada syaitan tu, dia akan sampai ke peringkat batal akidah dan rosak iman tu. Itulah Nabi SAW bagi ingat dengan hadis ni. Syaitan maksudnya di sini, inna syaitana ay inna waswasata syaitani, muhaddisin kata begitu. Maknanya syaitan tu mengalir dalam aliran darah manusia. Maksudnya waswasah daripada syaitan tu, dia akan mengalir dalam aliran darah, dan sentiasa dia akan usaha supaya manusia ni sampai peringkat punah iman dia. InsyaAllah kita bagi laluan untuk azan dulu. Muttafaqun alaih. Salatul Fatihah. InsyaAllah kita sambung sikit bagi sudah fasal pertama. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seseorang pun dari kalangan kamu manusia kecuali diserah dengannya oleh karinnya, teman rapatnya dari kalangan jin, dan juga teman rapat dari kalangan malaikat. Jadi maksudnya ada karin. Karin ini maksudnya teman rapat. Jadi bila seseorang lahir, di situ akan ada dua ni. Satu, teman daripada jin, maksudnya daripada syaitan. Satu lagi teman daripada malaikat. Jadi dua ni akan ada sentiasa bersama dengan manusia. Bila dorongan daripada malaikat itu menguasai, ketika itu manusia dia akan cenderung hati dia kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan rajin buat amal ibadat sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang dorongan daripada jin, syaitan tu melebihi menguasai manusia tu. Ketika tu manusia akan lupa tauhid kepada Allah dan dia tidak ingat nak sembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan pergi ke arah membuat maksiat dan sebagainya. Jadi dorongan daripada dua tu, jin ataupun malaikat ni, sentiasa akan ada bersama dengan manusia. Qalu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu begitu, sahabat-sahabat tanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, karin daripada jin dan karin teman rapat daripada malaikat yang disebut tadi ada tak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga?" Jadi sahabat-sahabat nak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada dengan Rasulullah, hanya ada dengan manusia biasa yang bukan Nabi Anbiya. Jadi dengan memikirkan begitu, sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, "Wa iyaya." Dengan aku juga ada. Maknanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada teman daripada jin, syaitan, dan juga teman daripada malaikat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung jawapan dia, sabdanya, "Walakinna Allah a'anani alaihi fa aslama." Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantu, menolong aku menguasai ke atasnya, ke atas karin itu. Karin maksud di sini syaitan, malaikat yang dorong kebaikan dengan Nabi Anbiya pun itu biasa, tidak ada masalah. Kalau syaitan, adakah dia tu boleh dorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat maksiat? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun jawab, Allah dah bantu sama dia, fa aslama. Syaitan karin minal jin tadi, dia dah pun tunduk dengan Rasulullah. Maksudnya syaitan tidak mampu nak mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buat maksiat ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat syirik dengan Allah dan sebagainya. Syaitan tidak mampu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa aslama di sini, kalimah fa aslama ini ada sebahagian muhaddisin sesetengah anggap syaitan yang ada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dah jadi Islam. Yang muhaddisin setengah kata syaitan tidak akan ada Islam. Hanya di sini maksudnya
syaitan tu dah tunduk dengan Rasulullah. Dia tidak mampu nak menguasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'muruni illa bi khairin. Sebab tu qarin daripada jin tadi, setelah dia dah tunduk dengan Rasulullah SAW, dia juga hanya akan mendorong Rasulullah SAW dengan kebaikan itu juga. Jadi maksudnya tidak ada qarin yang boleh mengganggu Rasulullah SAW supaya berlaku kerosakan dalam akidah dan juga dalam amal ibadat. Tidak ada berlaku dengan Rasulullah SAW. Ini penjagaan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitan." Tidak ada di antara anak cucu Nabi Adam dilahirkan kecuali disentuh oleh syaitan. Maksudnya, hina yuladu, ketika mana diperanakan anak cucu Nabi Adam tu, jadi bila lahir kanak-kanak, syaitan mesti sentuh anak tu. Fastahillu sarikhan min masi syaitani. Kerana sentuhan daripada syaitan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanak tadi menjerit. Jadi ketika anak lahir bunyi menjerit, menangis, itu disebabkan sentuhan daripada syaitan. Jadi syaitan, manusia mula-mula lahir tu dia tunggu dah nak merosakkan keadaan orang tu. Mula-mula dia sentuh, kemudian dia masukkan waswasah dan sebagainya, sehingga kan dia akan usaha. Manusia tu tidak beriman dengan Allah, kalau dah beriman pun dia akan usaha supaya rosak akidah iman dan sentiasa terlibat dengan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dia akan usaha sungguh-sungguh ke arah tu. Ghaira Maryam wa baniha, kecuali Maryam alaihissalam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Dua ni tidak disentuh oleh syaitan. Jadi Nabi Anbiya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disentuh syaitan. Muttafaqun alaihi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyaqul mauludi hina yaqa'u nazratan minasyaitan. Dalam satu hadis lagi, maksud yang sama lebih kurang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiritan ataupun laungan daripada kanak ketika mana dia lahir tu, itu adalah cubikan daripada syaitan. Maknanya sentuhan daripada syaitan itulah menjadikan kanak itu menangis, melaung dan sebagainya. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u 'arsyahu 'ala al-ma'i. Jabir radhiyallahu taala anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis, ketua kumpulan syaitan, dia letakkan singgahsananya di atas air. Singgasana syaitan, iblis, ada di lautan, di atas air. Summa yab'atsu sarayahu yaftatinuna an-nasa. Kemudian iblis tu utus, hantar pasukan tentera dia supaya tentera-tentera dia menimbulkan banyak fitnah di kalangan orang ramai. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Syaitan, pengikut paling rendah martabat daripadanya ialah orang paling banyak mampu wujudkan fitnah di kalangan manusia. Itu kiraan daripada iblis begitu. Yaji'u ahaduhum, salah
satu syaitan dari kalangan mereka syaitan ni, dia datang di sisi iblis. Dia kata, fayaqulu fa'altu kaza wa kaza, saya telah pun lakukan perkara ni, maknanya dah timbulkan fitnah ni, dah wujudkan waswasah supaya menjadi kerosakan di kalangan orang ramai. Saya dah lakukan perkara itu. Fayaqulu, ketika itu setelah dengar begitu, iblis akan kata, ma sana'ta syai'an, engkau tidak melakukan apa-apa lagi. Maknanya usaha daripada anak buah dia kira tak ada hasil apa-apa lagi. Summa yaji'u ahaduhum fayaqulu, kemudian datang satu syaitan dari kalangan mereka syaitan tu, dia kata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, saya tidak tinggalkan manusia tu sehingga menjadi perpisahan di antara manusia tu dan di antara isteri dia. Maknanya hasil bisikan waswasah daripada usaha dia ni berjaya sampai suami isteri dah pisah. Qala yudnihi minhu, ketika tu syaitan iblis tu kata, dia mendekatkan syaitan tu daripadanya. Wa yaqulu na'am anta, dan seterusnya iblis kata, ya engkau dah, maksudnya usaha engkau ni berjaya. Maksudnya apabila syaitan usaha pisahkan suami isteri, biasanya ketika marah di antara satu sama lain, berlaku perbalahan, kemudian cepat-cepat ucap kataan talak tu, kemudian daripada tu menyesal. Ada banyak berlakunya mereka dalam keadaan pelbagai keadaan, mereka terkadang duduk balik begitu tanpa isterinya kahwin dengan orang lain dulu, dah cerai baru kahwin balik, tidak mengikut hukum syariah. Mereka dah talak, dah habis 3 talak, dan dalam keadaan senyap mereka duduk balik. Jadi bila berlaku macam tu, daripada situ akan lahir anak cucu Nabi Adam dalam keadaan berzina. Anak zina akan lahir banyak. Jadi syaitan nampak sampai situ. Jadi sebab itulah dia kata, engkaulah berjaya, maknanya wujudkan anak zina ramai di kalangan anak cucu Nabi Adam tu. Jadi qala al-A'mash, Imam A'mash tu guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah banyak riwayat menerima daripada Imam A'mash tu. Dia kata, araku ay azunnuhu qala, saya sangka ketika tu Nabi SAW bersabda kalimah yang Rasulullah SAW bersabda ni, fayaltazimuhu, syaitan iblis tu peluk anak buah dia, anak buah yang mampu pisahkan antara suami dan isteri tu. Iblis amat suka sampai dia peluk dengan anak buah tu. Jadi begitulah usaha daripada syaitan ni, ada pelbagai cara. Jadi perlu kita hati-hati apa sahaja kita lakukan, perbuatan-perbuatan daripada kita ni jangan didorong oleh syaitan ataupun kita terikut-ikut dengan kehendak syaitan tu. Itu perlu kita jaga. Jadi Nabi SAW bersabda banyak-banyak perkara. Ini semuanya bagi peringatan kepada kita supaya kita tidak menjadi pengikut syaitan. Satu hadis lagi bagi sudah fasal ni. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Jabir juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aysa min ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arabi. Sesungguhnya syaitan dah pun putus asa, dia dah lemah semangat, dia tidak mampu dah
daripada dia usaha orang-orang muslimin, musallun maksudnya di sini kaum muslimin, kaum mukminin yang hidup di Jazirah Arab tu. Maksudnya Jazirah Arab ni ketika mana wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun dihapuskan kufur syirik dan semuanya dah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan dah pun putus asa, tidak ada harapan dia akan boleh usaha. Mereka bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab ni akan jadi kufur syirik, berlaku kufur syirik semula, jadi kafir musyrik seperti mana zaman jahiliyah dulu. Itu tidak akan berlaku. Syaitan pun dah tahu keadaan iman mereka. Jadi di sini mungkin ada sesetengah dah dengar Musailamah Kazab setelah Rasulullah SAW tidak ada dia dakwa diri sebagai seorang Nabi, jadi maknanya dia dah kafir lah. Dan juga bila Rasulullah SAW wafat, ada ramai ingkar tanpa membayar zakat. Mereka salah faham dengan maksud ayat Quran tu, khudh min amwalihim sadaqah. Allah Subhanahu wa taala firman, ambillah sedekah zakat daripada harta mereka. Dan dalam Al-Quran suruh ambilnya Rasulullah SAW. Sekarang ni Rasulullah SAW tidak ada, kami tak perlu bayar, begitu. Jadi mereka enggan seketika daripada membayar zakat tu. Jadi walaupun berlaku keadaan yang tidak diingini seperti itu, Musailamah Kazab walaupun dia dakwa diri dia sebagai Nabi, dia tidak sembah berhala, dia tidak berlaku kufur syirik, cuma dia mengaku Nabi saja yang enggan bayar zakat pun. Mereka juga tidak terlibat dengan kufur syirik. Jadi maknanya yang dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni amat benar. Tidak ada kecanggahan apa-apa dengan wujudnya keadaan-keadaan seperti itu, tidak merasakan maksud hadis itu. Dan walaupun syaitan dah pun putus asa daripada nak usaha bangsa Arab yang wujud di Jazirah Arab ni melakukan kufur syirik, seperti mana zaman jahiliyah dulu, syaitan dah tidak ada daya nak boleh usaha seperti itu. Walakin fit tahrishi bainahum, dan akan tetapi ada satu usaha syaitan menjayakan usaha itu di kalangan Jazirah Arab, di kalangan bangsa Arab ni, iaitu tahrish, mengadakan perbalahan, pecah belah di kalangan mereka. Itu sekarang pun kita boleh nampak di Jazirah Arab ni berlaku banyak perpecahan satu sama lain, berlaku peperangan dan sebagainya. Itu juga dorongan ataupun galakan daripada syaitan supaya berlaku peperangan dan pecah belah di antara mereka. Itu akan berlaku. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jazirah Arab tidak akan kembali kepada kufur syirik seperti mana zaman jahiliyah dulu, tapi perpecahan, perbalahan dan sebagainya itu akan berlaku. Rawahu Muslim. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Al-Fasl Tsani, insyaAllah kita akan sambung. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.